السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung surah Asy-Syu'ara ayat 96 sehingga 99 insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masih membahaskan ayat-ayat berhubung dengan ahli neraka dan rakan-rakan mereka yang terdiri daripada manusia dan juga iblis. Wa junudu iblis ajma'un. Tu kita bahas dah bulan lepas. Turut sama dibakar di dalam neraka adalah tentera-tentera iblis yang dibakar bersama dengan manusia-manusia yang menjadi pengikut-pengikut mereka.
Lalu malam ni kita lihat sedikit lagi suasana yang berlaku di dalam neraka itu, di mana Allah menyebut bermula ayat 96 yang kita baca. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka berkata sambil bertengkar sesama sendiri di dalam neraka. Suasana yang Allah cerita sedikit amatlah berbeza dengan suasana ahli syurga. Suasana ahli neraka bukan sekadar jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah, tetapi Allah cerita mereka itu yakhtasimu, bertengkar, salah menyalah di antara satu sama lain di atas apa yang telah mereka hadapi pada waktu itu. Beza benar dengan ahli syurga. Qilan salaman salama. Saling mengucapkan salam sejahtera sesama mereka. Nikmat yang tidak mampu kita bayangkan. Lalu ahli-ahli neraka ini bukan sekadar mereka bertekak sambil salah menyalah sesama mereka, sebaliknya mereka berkata lagi, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Di antara lafaz sumpah adalah harfun ta. Ta, ba dan waw adalah menjadi huruf-huruf untuk bersumpah. Maka Allah menyebut pada ayat 97 akan ucapan mereka, Tallah, demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kata ahli neraka, bahawa sesungguhnya kami semasa hidup di dunia dahulu adalah di dalam kesesatan yang jelas nyata. Tuan-tuan muslimat, apalah gunanya ucapan kesedaran dan penyesalan, ucapan pengakuan bahawa di dunia dahulu kita berada di dalam kesesatan. Apalah guna ucapan ini ketika kamu sudah berada di dalam neraka? Baru nak mengaku memang kita ni sesat di dunia. Waktu hidup di dunia, berada di dalam kesesatan. Ada orang yang tolong tegur. Ada orang yang nak tarik tangan kita daripada terus terjun ke lembah kesesatan. Tetapi itulah kesombongan manusia. Tak nak menerima nasihat dan teguran. Lebih selesa, lebih rasa seronok berada di dalam kesesatan. Dalam keadaan Al-Quran dan Sunnah Nabi
menyuluhnya bahawa memang dia berada di dalam kesesatan. Tetapi dia menolak cahaya itu. Dia tak nak kepada cahaya itu. Dia lebih seronok menjadi golongan manusia yang Allah sebut bahawa sampai kepada tahap lam yakad yaraka, sampai kepada tahap kulitnya sendiri pun sudah tidak dapat dilihatnya lagi. Itu dalam surah An-Nur ayat 40. Bagaimana Allah sebut suatu perbandingan kesesatan. Jauhnya orang yang sesat berada di dalam kegelapan sampai kulitnya sendiri pun dia dah tak nampak dah, punya gelap. Punya dia berada dalam kegelapan, lam yakad yaraka, kata Allah. Kulit tubuh sendiri pun dah tak nampak. Boleh bayang tak gelap dia tara mana? Perumpamaan yang Allah buat. Tuan-tuan muslimat, inilah yang amat digeruni, yang amat dibimbangi oleh orang-orang yang beriman. Sebab itulah sentiasa kita beringat bahawa hati-hati kita ni boleh dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada elok duduk atas hidayah petunjuk, tak ada angin, tak ada ribut, duduk pula dalam kesesatan, menentang Islam, mendokong kebatilan. Gerun kita, risau dan takut. Sehingga Allah ajar kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah ajar ayat 9 Ali Imran pada juzuk yang ketiga. Doa yang selalu kita ucapkan, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau cenderungkan. Zagha makna cenderung, zagha makna terpesong. Lalu kita diajar minta, la tuzigh qulubana, tolong jangan pesongkan ya Allah hati-hati kami. Bila tu? Ba'da, sesudah, idh hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, engkau sedarkan kami, engkau tunjuk kami jalan yang benar. Tolong ya Allah, jangan engkau kalihkan hati-hati kami setelah kami berada di atas petunjuk itu. Ini kerisauan orang-orang yang beriman. Sebab di sana terlalu banyak manusia-manusia yang boleh terpesong, yang boleh kalih hatinya dengan dunia yang menawan ini, dengan dunia yang dirasakan cukup memberi satu bentuk kesenangan dan keseronokan kepada mereka. Akhirnya daripada duduk atas petunjuk, jawab dia tumbang dalam kebatilan. Tuan-tuan muslimat, salah satu contoh yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir
adalah pengikut Nabi Isa, namanya Hawariyun. Gelarannya Hawariyun. Jumlahnya 12 orang sahaja. Para ulama menulis sebenarnya 12, tetapi yang benar-benar bersama dengan Nabi Isa hanyalah 11 orang sahaja. Adapun seorang telah belot. Seorang telah menjadi pengkhianat. Dialah yang telah menunjukkan kepada Raja Herod dan polis-polis rahsianya di mana tempat persembunyian Nabi Isa, di dalam sebuah rumah di Baitul Maqdis. Dialah tolong tunjuk, dan nama dia Yahuda mengikut riwayat. Dia asalnya Hawariyun, tetapi dijanjikan dengan harta, dijanjikan dengan dunia yang sebentar ini. Akhirnya apa jadi? Dia belot, dia pecah rahsia, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Itu contoh. Belum lagi kita cerita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya generasi sahabat segelintir yang mereka itu masih percaya kepada kepimpinan Abu Jahal, sehingga menyebabkan ada di antara mereka yang enggan berhijrah. Tuan boleh bayang tak? Sahabat Islam zaman Makkah, bukan Islam zaman Madinah, bukan Islam selepas hijrah. Islam di zaman Makkah, menerima Islam dalam suasana ujian yang cukup besar. Menerima Islam dalam suasana Makkah, para sahabat diseksa di pulau macam-macam. Bayangkan hebatnya. Tetapi apabila seruan hijrah berlaku, ada di antara mereka yang enggan berhijrah, yang masih menaruh satu bentuk kepercayaan kepada Abu Jahal, yang masih menganggap Abu Jahal ni bagus, Abu Jahal ni baik, tak ganggu kita semayang di Makkah. Itulah yang mereka sebut. Dan akhirnya mereka tertinggal di belakang, dan mereka menjadi golongan yang enggan berhijrah. Dan yang paling parah, muslimin dan muslimat, mereka menjadi tentera Abu Jahal di dalam peperangan Badar. Tuan-tuan muslimat boleh baca dalam surah An-Nisa ayat 90 lebih, 97 tak silap saya. Allah Ta'ala cerita kisah ketika mana nyawa mereka diambil oleh malakul maut, yakni nyawa sahabat-sahabat Nabi Islam zaman Makkah, tetapi tak nak tinggalkan Abu Jahal, sebab bagi mereka Abu Jahal ni bagus walaupun menentang Rasulullah. Bagus tu pasal apa? Sebab Abu Jahal provide everything, bagi semuanya. Bagi semuanya di Makkah. Tak ada kacau kita. Semayang elok semua. Apa nama ni, benih pokok kurma, semua dia bagi elok. Nak apa lagi? Aman damai hidup. Dalam keadaan sedemikian, mereka akhirnya tidak mahu berhijrah. Lebih selesa dengan hidup di Makkah. Tak mau rasa susah macam sahabat yang berpisah dengan anak isteri,
macam Suhaib yang terpaksa tinggal harta benda, tak mau susah, tak mau. Madinah kita tak pernah sampai, tak tahu macam mana. Akhirnya Allah Ta'ala cerita, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Al-ayat. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-tuan, muslimin muslimat, balik sat lagi, buka kitab tafsir mana pun buka. Tengok ayat 97. Surah An-Nisa. Allah kata, sesungguhnya mereka-mereka yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Buka tafsir, mereka tu siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang enggan berhijrah, akhirnya join tentera Abu Jahal dalam perang Badar, akhirnya lawan Nabi. Bayang tengok, lawan balik Nabi dan mereka mati dalam perang Badar. Ayat ni cerita waktu malakul maut ambil nyawa mereka. Lalu ditanya kepada roh mereka, fima kuntum, bagaimana keadaan kamu ni? Seolah-olah malakul maut heran. Seolah-olah, awak hampa mati belah Abu Jahal, kenapa tak mati belah Muhammad, belah Rasulullah? Seolah-olah begitu. Qalu fima kuntum, kenapa kamu? Lalu mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Kami ni dulu lemah, kami ni dulu mustad'afin, kami ni dulu tertindas. Awak, Bilal tidak tertindas kah? Bilal boleh hijrah. Awak, sahabat-sahabat tidak tertindas kah? Keluarga Yasir sampai kena bunuh, Yasir mati dibunuh, Sumayyah menjadi syahidah perempuan pertama yang mati syahid, Abdullah abang kepada Ammar juga mati dibunuh. Awak, mereka tidak ditindas. Yang kamu rasa kamu lemah, ditindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah bumi Allah ini luas? Malakul maut jawab, tidakkah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha. Yang kamu boleh hijrah tinggalkan Makkah. Kamu boleh hijrah tinggalkan Abu Jahal yang jahat, yang menentang Islam, yang tak suka dengan Islam, yang menentang Rasulullah. Kamu boleh pergi saja, tinggalkan dia. Kenapa tak tinggalkan? Kalau kamu kata tertindas, sahabat lain tertindas juga, maka Allah kata untuk mereka adalah neraka Jahannam. Tuan bayang, sahabat-sahabat Nabi yang tak hijrah kerana enggan tinggalkan Makkah, kerana selesa hidup dengan dunia yang sebentar ini, kerana merasakan kalau ikut Nabi jadi susah, ikut Islam nanti payah nak makan di Madinah, susah. Allah humban mereka dalam neraka Jahannam. Bayang tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ini yang kita takut. Allah bolak-balikkan hati, akhirnya jadi hancur binasa. Itu fasa Makkah. Fasa Madinah pula, berapa ramai golongan-golongan yang sesat, berapa ramai golongan-golongan yang mereka itu berkempen untuk melemahkan Islam,
melemahkan kepimpinan Rasulullah. Tuan-tuan muslimat, tiadalah golongan itu melainkan munafiqin. Mai baca dua ayat. Pertama saya nak baca ayat 16 surah Muhammad, kedua 81 At-Taubah. Dua ayat cukup. Kita nak belajar jangan sesat di dunia. Sebab nanti dalam neraka, na'udzubillah, pakak mengaku, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Bukan kata mengaku, siap bersumpah, Tallah, demi Allah, kita ni di dunia dulu memang sesat. Mengaku buat apa dah menyesal, tak ada guna. Baik, fasa Madinah, ayat pertama sifat munafiqin. Allah sebut, wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Ui, takut tuan-tuan. Allah kata, wa minhum. Buka tafsir Ibnu Kathir, buka tafsir Hamka ke siapa ke, ayat 16 cerita siapa? Munafiqin. Baik, Allah sebut antara sifat dia apa? Wa minhum man yastami'u ilaik. Mereka itu mendengar daripadamu, wahai Muhammad. Apa maksud mendengar daripadamu? Buka kitab tafsir. Maksudnya, mereka hadir kuliah Nabi. Mereka duduk dalam majlis kuliah Rasulullah. Halaqah ilmu yang Nabi laksanakan, munafik hadir. Kuliah subuh Nabi, kuliah duha Nabi, kuliah maghrib Nabi. Munafik mai tak? Mai. Munafik duduk dengar tak? Ya. Siapa cakap? Allah. Lepas itu, Allah cerita. Hatta sehinggalah. Idza kharaju min indika. Ketika mereka keluar daripada majlis dan meninggalkan Nabi. Maksudnya habis kuliah ilmu nak baliklah. Keluar muka pintu Masjid Nabawi. Lalu munafiqin pun berkata kepada orang-orang yang beriman, yakni di kalangan para sahabat, qalu lilladzina utul ilma. Lalu mereka berkata kepada golongan yang diberi ilmu, yakni para sahabat. Mereka berkata, munafiqin berkata, madza qala anifa. Apa yang Muhammad merepek tu? Bahasa kasar kita. Apa yang Muhammad cakap tu? Sikit-sikit haram, sikit-sikit neraka, sikit-sikit tak boleh. Madza qala anifa. Apa yang dia cakap? Mereka menyindir Nabi. Mereka tak puas hati dengan Nabi. Mereka kutuk Nabi di belakang. Semayang tak? Semayang. Mai dengar kuliah ilmu? Mai. Ya Allah, ya Tuhan, munafiqin tuan-tuan. Allah kata, ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim. Mereka lah golongan yang telah Allah kunci hati-hati mereka. Wattaba'u ahwa'ahum. Dan mereka itu menjadi pengikut hawa nafsu mereka. Dua benda Allah sebut. Ayat 16 surah Muhammad, bahawa munafiqin walaupun semayang, walaupun puasa, tapi hati-hati mereka kami telah kunci. Ma makna? Mereka jadi tak faham Islam. Dan mereka wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mengikut nafsu mereka.
Depan mereka ada benar, ada batil. Nafsu kata ikut batil. Walau dahi hitam semaya. Mereka menjadi pendokong kebatilan. Mereka mengangkat orang-orang yang berjuang di atas kebatilan sebagai teman-teman mereka yang mereka cukup sayang di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berlakunya perang Tabuk. Ayat, kalau tuan-tuan kaji surah At-Taubah, di antara perang yang berlaku dalam surah At-Taubah yang Allah cerita ialah Tabuk. Tabuk ni utara Jordan. Jordan 4 season. Jordan dia 4 musim. Dia ada snow. Dia ada salji. Dia ada winter, dia ada autumn, dia ada spring, dia ada summer. Dia ada 4 season macam Europe. Dan salji turun di Jordan dan utara Jordan adalah Tabuk. Tabuk salji turun. Tuan-tuan muslimat, perang Tabuk berlaku pada 9 Hijrah. Perang yang terakhir bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah perang Nabi yang last sebelum Nabi wafat. Perang Tabuk menghadapi kerajaan Rom pimpinan Herakl, atau selalu kita sebut dengan Hercules. Perang Tabuk adalah perang yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji para sahabat. Ini Allah uji. Hidup kita takkan sunyi daripada ujian, percaya. Sahabat diuji dengan 2 benda. Sekejap lagi kita nak tengok bagaimana sesatnya munafikin. Yang kita tak nak, takut jadi munafik. Na'udzubillah. Jadi kita tengok. Allah uji dengan 2 benda. Pertama, cuaca yang terlalu panas. Really damn hot. Terlalu panas Madinah pada waktu itu. Memang cukup panas. Dan saya selalu sebut, Madinah ni kalau panas, memang tak tahu nak cakap dia punya panas. Dan Madinah kalau sejuk, memang dalam peti sejuk lah kita, terlalu sejuk. Itu Madinah. Dia beza dengan Makkah. Makkah kalau panas tak berapa sangat. Tapi Madinah kalau panas, ya Allah, ya Tuhan, pengsan kita. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, Allah uji dengan kepanasan yang cukup dahsyat. 1. 2, Allah uji ketika nak berlangsung perang Tabuk. Allah uji dengan buah kurma yang sedang ranum dan bersedia untuk dipetik. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sahabat, majoriti mereka pemilik kebun tamar. Walaupun tak semua. Bukan semua Ansar tu toki kilang kurma, toki gedung kurma, toki ladang kurma. Tidak semua. Tetapi ada hampir separuh daripada Ansar adalah orang-orang kaya, pemilik kebun kurma yang luas. So apa jadi? Buah kurma nak dipetik, kira nak ambil musangking lah, nak pergi jual lah, bayanglah. Nak ambil udang merah, musangking apa semua, nak lungguk jual dah. Tiba-tiba Nabi suruh perang Tabuk. Itu main. Nabi suruh pergi perang Tabuk. Boleh bayang tak perasaan kita waktu tu? Alamak, dia kata ni nak ambil buah durian pula. Member dah kontak dah. Tempat pot dah cantik, dah susun. Tiba-tiba Nabi suruh kena pergi perang. Tuan-tuan, 30 orang sahabat tidak turn up dalam perang Tabuk. 30 orang. 27 orang memberi alasan pembohongan, puak-puak munafik. 3 orang saja yang jujur memberi alasan secara jujur, iaitulah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Marurah. 3 sahabat ni jujur cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, kami tak mampu nak pergi ke Tabuk sebab kami nak petik buah kurma.
Cakap terus terang dengan Nabi di samping cuaca panas. Cakap jujur, tak ada tipu. 27 lagi bohong. Tetapi Nabi menyangka baik. Ada yang jumpa Nabi yang 27 ni, ya Rasulullah, saya ni ya Rasulullah jenis tak boleh tengok perempuan lawa. Dia sebut gitu. Nabi kata, kenapa? Ialah maklumlah ya Rasulullah, nak perang lawan Rom. Nanti dia bawa perempuan-perempuan Rom, mata mereka biru, saya tak boleh tengok, saya geram. Had yang munafikin punya bagi alasan. Mai pula seorang kata begini, seorang kata begini. Sebenarnya mereka pemalas. Mereka tak nak berperang. Lalu Allah cerita, tuan-tuan. Mereka boleh tipu Nabi. Nabi sangka baik. Tapi Allah mereka nak tipu. Allah turunkan 81 At-Taubah. Allah mulakan dengan farihal mukhallafin, farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Allah mulakan dengan fariha. Kemudian Allah sebut al-mukhallafun, kemudian Allah sebut bimaq'adihim. Kita tengok ayat. Mula-mula Allah sebut fariha, ni 81 At-Taubah. Ma makna fariha? Fariha makna terlalu seronok. Fariha makna terlalu gembira. Fariha makna tak tahu nak cakap punya syok. Itu fariha. Sebab itu dalam suratul Qasas ada ayat, idza qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dalam suratul Qasas, ketika Qarun keluar dengan kudanya yang bertakhta emas. Qarun, kuda dia tu disalut dengan emas, dan dia keluar dengan pakaian dia yang bersalut emas. Lalu dia punya seronok, dia punya gembira. Lalu Allah kata, idza qala lahu qaumuhu, ketika berkata kepada dia kaumnya, la tafrah. Jangan duk syok sangat. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang terlalu gembira, terlalu seronok tak pasal-pasal. Nak seronok boleh, tapi jangan over. Ni Islam. Baik. 81 At-Taubah Allah mulakan dengan fariha. Siapa yang terlalu seronok tu, tengok Allah kata apa? Al-mukhallafun, golongan yang tinggal di belakang. Mukhallaf, salaf dan khalaf. Khalaf kita lah, golongan terkemudian. Khalaf, salaf, awal-awal lah selepas Rasulullah, tu golongan salaf. Kita golongan khalaf. Mukhallafun, golongan yang tertinggal di belakang. Siapa yang tinggal di belakang tu? Munafikin hak bohong Nabi tadi. Lepas tu Allah kata apa? Bimaq'adihim, mereka itu qu'ud, daripada kalimah qu'ud. Ma makna qu'ud? Duduk. Maknanya mereka gembira, seronok, tinggal di belakang, duduk di rumah, tak pergi perang Tabuk. Seronok. Dahlah bagi alasan pembohong, tipu Nabi. Seronok mereka. Baik. Apa lagi Allah kata ayat yang sama? Wa karihu an yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tengoklah sifat munafiq. Dan mereka itu wakarihu. Karihu, karhun, makruh, benci. Hukum makruh. Lalu kita dengarkan makruh daripada perkataan karhun, makna benci. Dalam ibadah ada tak makruh? Ada perkara yang makruh. Dalam solat tak disukai Allah, benci. Wakarihu, dan mereka itu benci. Apa yang mereka benci? Tengok, Allah dedahkan. Depan Nabi kemain lembut gigi daripada lidah. Tipu Nabi. Tapi sebenarnya jauh dalam lubuk hati mereka, munafikin ni apa?
Wakarihu, mereka itu benci, ayyujahidu nabi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, adalah mereka benci untuk mengeluarkan harta benda mereka dan infak diri mereka ke jalan Allah. Mereka tak suka. Tuan-tuan, jaga-jagalah kalau ada sifat macam ni. Tak nak infak harta untuk bela Islam, tak suka. Tak nak infak diri untuk Islam, tak mau, tak nak. Tak ada bagi saham untuk Islam, sama ada harta ataupun diri sendiri untuk membela kebenaran Islam. Bahkan benci pula, kata Allah, ini munafiqin. Hati yang sudah dibolak-balik, dipalingkan oleh Allah. Lepas tu, dahlah hampa benci, tak mau berjihad, tak mau sumbang harta, orang lain punya bagi. Saidina Uthman 700 ekor kuda. Saidina Uthman 700 ekor kuda. Kuda baru beli, bukan second hand punya. Kuda baru, siap pelana, ladam, siap tali kekang. 700 ambil. Saidina Umar separuh separuh hartanya. Saidina Abu Bakrin semua harta dia. Semua dia bagi. Sebab itulah ketika disebut tentang iman, tentang kehebatan Umar, ulama bahas, bila sebut kehebatan Umar, ulama kata apa? Saidina Umar, ulama kata, kalaulah seluruh lautan yang ada untuk catat kebaikan Umar, untuk catat kehebatan Umar, kering lautan, kehebatannya duk ada. Tu Umar. Tetapi bila disebut Abu Bakrin, ulama kata, Abu Bakrin ni, Umar yang hebat tadi tu, baru a portion, satu bahagian daripada Abu Bakar. Bayang, Umar yang hebat tadi, yang lautan kering tu tak habis lagi tulis hebat dia, bandingan Abu Bakar, yang Umar tadi tu 1/100 daripada Abu Bakar. Bayang, Abu Bakar lagu mana nak abang? Dalam kes inilah keluar ucapan dia ketika ditanya pada dia, apa yang tinggal lagi padamu? Dia hanya menjawab Allah dan Rasul. Dalam perang Tabuk lah. Yang dia jawab tinggal Allah Rasul tu, ketika dia bagi semua harta dia. Umar separuh, dia bagi semua. Orang lain bagi. Ada yang tak ada apa, cacat kedua tangannya. Lalu dia pergi jumpa seorang Yahudi. Ni perang Tabuk, tuan-tuan. Dia pergi jumpa seorang Yahudi yang punya kebun tamar. Dia abak kat Yahudi tu, ada tak kerja yang hang boleh bagi aku? Janji upah kurma ke jadilah. Tangan dia cacat. Lalu Yahudi kata, hang boleh angkat air siram pokok tamar? Hang kata boleh, aku kepit. Dia buat. Siram pokok tamar, kepit. Tangan cacat dua-dua. Kepit dengan tangan dia tu ke dada, siram. Bila habis, Yahudi ni hadiah sedekah bagi ke dia, upah ke dia, beberapa tangkai buah kurma. Berlarilah dia bertemu Rasulullah dan beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, inilah infakku perang Tabuk. Tuan bayang? Tuan bayang, tuan-tuan, sahabat yang tak ada apa, buah kurma pun buah kurma, janji ada saham untuk membela Islam. Walaupun Tabuk tak berlaku perang, Nabi tunggu Rom lama mana? 20 hari. 20 hari Nabi lepak tunggu di Tabuk. Hercules tidak datang. Tak berani sembang deras puak-puak tu. Tak berani, tak datang. Akhirnya Nabi balik semula ke Madinah. Baik, patah balik ayat 81 At-Taubah. Sudahlah kamu tak nak infak harta. Sudahlah kamu munafiqin. Allah dedahkan kamu ini wakarihu.
kamu amat benci untuk sumbang harta dan dirimu diwakafkan untuk Islam. Kamu tak nak, kamu benci. Lepas tu mereka buat apa? Waqalu. Tengok Allah sebut. Tengok Allah sebut tuan-tuan. Jangan jadi puak-puak munafiqin. Waqalu. Dan mereka berkata, la tamfiru fil har. Sudahlah hampa tak mau keluar. Hampa kata panas. Mereka kempen pula. La tamfiru fil har. Jangan kamu penduduk Madinah. Jangan kamu keluar. Panas-panas. Duduk rumah. Kempen. Supaya orang jangan berjihad di jalan Allah. Kempen. Supaya orang jangan ikut Islam. Kempen. Supaya orang jangan ikut Rasulullah. Berjuang lawan musuh. Jangan. Cara kempen dia macam mana? La tamfiru fil har. Jangan kamu keluar. Disebut dengan la tamfiru. Ada kalimah nafar. La tamfiru. Nafar. Nafar makna rombongan. Makna janganlah kamu ramai-ramai keluar. Jangan keluar. Duduk saja di rumah. Sebab cuaca panas bang. Oi, mereka kata. Baik kita duduk di Madinah ni panas. Saat lagi nak jalan naik unta kuda panas. Nak pergi pula Tabuk. Tabuk tu pula padang pasir. Panas. Tabuk tu padang pasir. Tapi ada snow lagi. Tapi dia padang pasir. Dia panas. Nah. La tamfiru filha. Jangan keluar panas-panas ni. Duduk rumah. Nak orang tua kita lah. Macam kita lah. Hangat-hangat tu. Jangan duk keluar lah apalah. Tapi tu tak apalah. Jangan keluar panas duk main bola ke apa ke. Ini jangan pergi berjihad. Bela Islam. Tak kecelaka punya manusia. Islam Allah suruh tolong. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, aku tolong kamu. Ini perintah Allah. Ayat 7 surah Muhammad. Memanglah Allah akan menangkan Islam. Tetapi Allah minta kita untuk tunjuk satu bentuk ubudiyah. Iaitu kita mesti bela Islam. Kita mesti bela kebenaran Islam. Tapi munafiqin kempen. La tamfiru fil har. Jangan keluar, oi panas. Biar pilah Rasulullah nak pi, kita jangan pi. Tak kejahat manusia. Dalam apa tak mau pi. Hampa kempen pula orang jangan pi. Oi, lalu Allah kata ke Nabi, qul, jawab olehmu wahai Muhammad, naru jahannam asyaddu harra. Beritahu mereka wahai Muhammad, neraka jahanam itu lebih dahsyat panasnya. Lau kanu yafqahun, kalau mereka faham. Tu 81 At-Taubah. Takut tak tuan-tuan? Takut. Ya Allah, memang takut. Sebab itu Nabi ajar doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tetapkanlah hati-hati kami, ya Allah. Tetapkan. Di atas din, agama kamu, dan di atas ketaatan kepadamu. Tolong, ya Allah, tetapkan hati-hati kami. Kita tak tahu tuan-tuan, ke depan kita cukup risau ujian-ujian duniawi yang boleh menggelincirkan kita. Kepada Allah kita minta istiqamah. Sebab itulah apabila Sufyan, sahabat yang bernama Sufyan, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qulli fil Islam. Boleh tak beritahu saya Islam ni apa? Kalau Rasulullah jawab ni, saya tak tanya dah orang lain. Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqim. Itulah Islam, Nabi kata. Amantu billah. Engkau cakaplah, aku telah beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian hendaklah engkau istiqamah. Jangan berganjal. Ikut kebenaran. Jangan berganjal. Yakin kebenaran min Rabbik, daripada Tuhan, daripada Islam.
daripada benda yang benar. Jangan kita deviate, jangan kita jauh melencong. Nanti jumpa neraka Allah. Takut tuan. Tara sahabat pun tumbang kerana kepimpinan Abu Jahal. Seronok duduk Makkah, akhirnya tak ada hijrah. Munafiqin hanya dengan cuaca panas, akhirnya berkempen jangan berjihad. Tak kejahad. Ini yang kita amat takut dan amat bimbang, dan akhirnya tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Akhirnya mengakulah dalam neraka. Memang dulu kita ni sesat. Kenapa tak boleh mengaku di dunia? Boleh kita tarik, boleh orang beriman tolong tarik tangan kamu. Kenapa masih nak berada dalam kebatilan? Kenapa masih tidak dapat mata hati melihat kebenaran? Inilah yang merisaukan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah istiqamah amat penting. Dan di antara jalan untuk istiqamah ialah yakin. Dan tuan-tuan boleh tengok kan, dunia hari ini, dunia kesesatan. Dalam TikTok tak apa benda yang keluar. Kan, satu family itu, Allah Ta'ala ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itulah Allah. La ilaha illallah. Pening kita akhir zaman. Pakai tudung elok, satu family, ayah, mak. Kita minta, boleh pergi tangkap cepat. Ataupun pihak berkuasa agama ambil mereka, kaunseling, suruh mereka bertaubat. Merepek. Merepek. Allah, Nabi Muhammad tu ialah Allah. Maaf, Allah tu, Nabi Muhammad tu Allah lah, dia berkata. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Ya Allah, tidak makan, tidak minum. Ni apa baca Quran ke tidak? Yamshi, Nabi Muhammad itu yamshi nafil aswaq. Nabi Muhammad itu pergi market, kata Allah. Nabi Muhammad itu berjalan pergi pasar. Itu Quran. Dalam Al-Furqan ada, dalam 2-3 surah menyebut, dalam Al-Isra, dalam Furqan disebut bagaimana Nabi pergi ke market, pergi pasar, makan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dalam surah Al-Furqan, yes. Dan tiadalah rasul yang kami utus minal mursalin, tiadalah rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan mereka itu buat dua benda. Allah kata, pertama, mereka itu layak kuluna ta'am, mereka makan makanan macam kau makan wahai Muhammad, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka berjalan pergi pasar. Bukan Nabi ya. Allah kata minal mursalin, di kalangan Rasul sebelum Nabi pun pergi market juga. Tiba-tiba dia mai hari ini. Ya Allah, ya Tuhan. Tak apa-apa. Dengan selambanya petu hapak pula. Cukuplah, kita sebenarnya telah ditipu. Kepala otak hang siapa tipu? Ini benda benar, ni Quran. Kamu tu patut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Nabi itu manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku ini manusia seperti kamu. Apa benda lah kita jadi pening, tuan-tuan, ya Allah, ya Tuhan. Dengan suasana di akhir zaman yang memerlukan kita yakin dengan Islam, dengan ajaran agama Allah. Kerana akhir zaman dia macam-macam fitnah timbul. Dalam keadaan inilah yang kita cukup risaukan dan jaga hati kita supaya jangan terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Muslimin dan muslimat, saya baca tadi 98 dan 99. Tidak dapat saya nak habiskan perbahasan, nanti jadi panjang. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan dengan ayat 98 dan 99 yang telah saya bacakan tadi, untuk kita faham bahawa tiada gunanya menyesal di dalam neraka.
Tak ada. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, siap bersumpah ahli neraka. Demi Allah, tallah. Demi Allah, kami dulu memang sesat. Buat apa dah mengaku? Ni dunia ni. Jangan. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nak buat apa dah? Penyesalan yang tiada gunanya. Di dunialah selagi matahari belum terbit daripada barat, maka peluang bertaubat, peluang untuk kembali berpaut kepada Islam yang Rasulullah tinggalkan, peluang itu masih terbuka luas. Dan jangan menyesal di dalam neraka dalam keadaan tiada nilai lagi penyesalan itu. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan kita insan-insan yang terus istiqamah di atas dasar agama Allah yang benar, dan kita tidak mau menjadi golongan munafikin yang benci untuk menghulurkan harta dan diri mereka untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah dalam surah At-Taubah bagaimana banyak ayat tentang mereka, dan saya hanya baca satu tadi, ayat 81 daripada surah At-Taubah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.